الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليك. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan kuasa surau, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan yang paling kita raikan adik-adik, anak-anak, generasi muda pengganti kita, moga-moga kita senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah masih lagi bagi kepada kita ruang dan peluang untuk kita bertaubat. Allah Ta'ala bagi kita ruang dan peluang, kekuatan, semangat, keizinan, kemampuan untuk kita datang mengimarahkan rumah-rumah Allah, tak kira lah masjid ataupun surau, pondok ataupun madrasah, ma'had sebagainya, dan kita menghinakan kepala kita yang mulia yang Allah sentuh pun kita pantang, tapi kita letak di atas tempat yang kita pijak. Kerana siapa? Tak lain dan tak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilainya. Tambahan pula kita berada pada malam-malam Ramadan, yang mana Nabi janjikan siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan wahtisaban, Allah akan ampunkan dosanya. Allah tak ada pemberian yang paling hebat, hadiah yang paling hebat. Sekarang kita dah rasa macam duit lah paling hebat. Kalau orang bagi duit, dapat brim ke, perang ke, bonus setengah bulan ke, 1 bulan ke, seronok tak kira lah. Tapi bila kita mati, tak ada nilai dan semua tu. Kalau diberi kita pilihan, kiri dia bagi kita duit, kanan bagi kita keampunan, agak-agak kita nak yang mana agak? Mesti nak keampunannya, sebab kita tahu duit itu tidak boleh menepis kita daripada api neraka. Tapi keampunan itu boleh menepis, boleh menjadi dinding daripada kita disambar api neraka, sekaligus insya-Allah menjadi jambatan untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. Dunia ni mewah macam mana pun tak kekal, seronok macam mana pun tak kekal. Tidak geng mudah kekal, tak kekal. Telefon canggih lagu mana pun tak kekal. Yang kekal adalah kehidupan di sana nanti. Sebab itulah orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan ni, orang yang disebut sebagai orang yang cerdik, seperti mana kata Nabi, Al-Kayyisu, orang yang bijak, orang yang dia ni sentiasa fikir dia nak buat apa, dia jaga diri dia buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang, dan dia sentiasa fikir wa'an bila ba'dal maut, what happen to me after die, apalah nak jadi kat aku pada mati tu. Tu orang yang cerdik. Wal ahmaq, orang yang tidak cerdik, orang yang ikut hawa nafsu, ikut sungguh hawa nafsu, kan? Bahkan dia berangan-angan nak dapat syurga Allah. Tanya nak syurga tak? No. Syurga apa? Ambil tak komen lah. Syurga Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wah. Bukan biasa-biasa punya syurga, syurga hebat-hebat tu. Syurga Awliya Illah, syurga para wali, syurga para kekasih Allah, syurga alim ulama, syurga orang-orang yang berbuat ibadah, syurga para anbiya, para nabi. Tapi kita nak. Tapi bila tanya balik banyak mana berzikir hari ni, tak ada pun. Mujuklah kita bayar tarikh tutup guru kita, alim ulama kita tuan-tuan, khususnya alim ulama. Sebab itulah kita kena banyak-banyak doa pada guru-guru kita tuan-tuan, alim ulama, tutup guru kita yang mula-mula menyampaikan Islam di tanah tempat kita duduk. Dengan kita jadi setengah-setengah pihak tu, dia membentuk ataupun mereka ni menanam rasa benci pada ulama. Dan yang bermula dengan step menanam rasa hilang percaya pada ulama.
Kemudian rasa hilang hormat pada ulama hari ini. Memang ada gerakan tu, gerakan liberal, dan juga gerakan-gerakan yang seumpama dengannya, dengan cara dicari salah-salah ulama tu. Bahkan salah ulama tu pun kalau kita bahas dalam lagi tak salah pun, tapi digunakan beberapa reason untuk menampakkan ulama tu salah juga. Antaranya apa disebut dalam kitab-kitab Jawi ulama tu itu ada hadis-hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni memang senang kita buat kenyataan, tapi bab hadis ni kita kena baca banyak kau. Kena tengok semua sudut. Macam ayat ni, macam telefon ni kita tengok. Tengok ke depan nampak buah Apple, logo dia, logo Apple. Dan Apple kena tukar sekarang, no? Tengok belah ni nampak button on off. Tengok belah ni nampak button volume, untuk high ke, untuk low ke volume. Tengok belah ni nampak skrin pula, skrin dengan dia punya touch tu. Padahal handphone yang sama, penilaian yang berbeza. Macam tu hadis pun ada yang lihat sebagai sahih, ada dhaif, ada maudhu', ada hasan, tak sama penilaian. Lepas tu pasal tu ulama sebut, ada kalanya barangkalian hadis itu walaupun sahih di sisi Bukhari, tapi barangkali dhaif di sisi Allah. Ada kalanya dhaif di sisi Bukhari, tapi barangkali sahih di sisi Allah. Bukan nak kata-kata apa, betul dah syarat-syarat yang Imam Bukhari buat tu. Cuma nak kata penilaian hadis tetap bergantung kepada hakikatnya ada di sisi Allah, manusia tak tahu. Jadi makna tu kita kena beradab. Bagi contoh tentang kita ni diajar kepada kita bagaimana kempen untuk kita menghidupkan Ramadan ni. Antaranya dibawakan hadis Salman Al-Farisi yang mana menceritakan awalul rahmah, awal Ramadan itu adalah kasih sayang, pertengahannya maghfirah, keampunan, dan akhirnya adalah itqum minan nar. Kebanyakan ulama yang mensyarahkan hadis ini, dia tidak akan meninggalkan dua lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, Aisyah cerita Nabi di fasa terakhir, di fasa kita ni, Nabi kurang tidur, bahkan banyak ibadah. Nabi membangunkan, mengejutkan ahli-ahli keluarganya. Kita kejut anak bini kita bangun malam. Dan yang ketiga, Nabi tidak lagi mencampuri isterinya. Bukan nak abang kata haram mencampuri isteri, tapi nak cerita punyalah Nabi itu orang yang maksum sekalipun tetap mengutamakan Allah daripada kehendak yang lain. Dan dalam riwayat Ahmad juga Aisyah menceritakan bagaimana Nabi SAW ibadahnya pada fasa terakhir ini sungguh berbeza dengan fasa-fasa sebelumnya. Ini menceritakan memang ada perbezaan fasa-fasa di dalam bulan Ramadan. Hadis ini mendapat yang kita bacakan tadi Salman Al-Farisi, juga dinukilkan oleh Ibnu Khuzaimah, oleh juga Ibnu Hibban, juga oleh Jalul Imam Al-Baihaqi, juga dinyatakan sebagai mungkar. Tetapi kita orang yang bersederhana, kita ambillah pendapat yang mu'tadil. Apa itu pendapat yang mu'tadil? Dia tidak bermudah-mudah memaudhu'kan hadis. Akhir zaman memang ada haram orang yang menyebut hadis yang Nabi tak kata tapi dia kata Nabi kata. Tak boleh. Hadis maudhu' namanya. Tapi ada juga orang yang bermudah-mudah memasukkan hadis. Kan? Ulama, dalam ramai-ramai ulama ni, kalau kata 3 kata palsu, 2 ni kata tak palsu, dhaif saja, maka dia suka ambil yang palsu lagi, makna memalsukan hadis. Pun ada juga. Pasal itu bukan level kita lah tuan-tuan nak memasukkan dia, kecuali kalau kita ikut qaul tak apa. Habis kalau orang tanya nak jawab lagu ni, jawablah dengan cara yang adil. Hak ni kata dhaif, hak ni kata terlalu dhaif, hak ni kata munkar, hak ni kata hasan. Jawab lagu tu jelas. Kan? Jadi makna kalau bab hadis tadi ni memang ada mengatakan munkar, kita lebih cenderung kepada pendapat yang mu'tadil. Dia kata dhaif. Mana apa dhaif? Dhaif ini boleh kita ambil pada fadail amal. Ada banyak perkara kita nak bincang daripada hadis itu. Panjang Nabi sebut pada syarahan akhir bulan Syaban. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi disebut bagaimana? Disebutkan kepada kita bagaimana kita ini Nabi SAW suruh kita buat lakukan 4 perkara. 2 perkara itu mendatangkan redha Allah, dan 2 perkara lagi akan membuatkan kita tak puas bila kita lakukannya dalam bulan Ramadan. 2 perkara bila kita buat mendatangkan redha Allah. Apa dia? Yang pertama, bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pasal tu guru kita tentang tersebut tazani. Antara mereka cukup inti kemah sungguh kalau kita parti betul-betul hebat. Punyalah mereka ni faham dengan wakil kita. Mereka kalau kita pergi negara Arab, tak ada mayang tarawih lagu kita ni.
Belum bayar tarawih dengan selawat. Di antara solat tarawih ada pula selawat, ada pula dengan tasbih subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Ada kita pergi kat negara Arab tapi tak banyak, walidnya tak ada. Tapi kat tempat kita ni boleh kata setiap tempat tu ada. Pelik tak? Siapa kemah lagi ni? Bukan nak bak kata kita kemah, nak bak kita Tok Guru tahu kita di lagu mana. Apa yang Tok Guru tahu? Tok Guru tahu kita dia jenis malas zikir. Pasal itu dia buat bagi zikir tiap-tiap. Dan Tok Guru tahu kita ni tak kuat mana, habis 2 rakaat nak bangun pula Allah. Jadi barangkali dengan berkat selawat, berkat tasbih tu Allah Ta'ala kurniakan semangat yang luar biasa. Kalau negara Arab tak payah Tok Guru mereka nak kena susun. Okay, lepas 2 rakaat buat lagu ni, lepas 2 rakaat keempat buat lagu ni pula, Faqlam min Allah buat masa macam ni. Tak ada. Mereka tak manja. Ada ulama mereka, kita Tok Guru kita manja semua kita ni. Pasal ulama Arab tak manja, pasal mereka tahu orang mereka jenis mudah zikir. Banyak kali kita dah sebut bila-bila kan. Kalau kita pergi negara Arab, tuan-tuan yang dah biasa pergi umrah tu, naik bas, naik kereta, tengok tepi jalan dia penuh apa? Subhanallah, sembah. Masya Allah, tabarakallah. Dekat kereta dia pun tabarakallah, Masya Allah. Kita kereta apa dia? Jangan laju bro. Tu kita biar tak membantu kita untuk kita berzikir. Tapi orang Arab tu, satunya sebab daripada penyakit ain. Kalau mereka takjub, mereka kena sebut subhanallah. Kalau tak sebut ada musibah. Penyakit ain tu kita sembah apa ni pula, panjang cerita kan. Yang kedua memang mereka mudah berzikir. Dari beberapa umrah kita bergaduh dengan dari beberapa satu lagi. Allah tak tahu nak buat lagu mana ni, kita pun pergi tepuk belakang Syekh. Ya Syekh, isbir, ijlis, sallu ala Nabi. Sabarlah. Kan? Jawa dia kata, sabar sokong kamu. Kan? Duduk sokong kamu. Fi'il amal, ijlis. Kan? Kemudian kita kata, sallu ala Nabi, selawatlah kat Nabi. Dia boleh duduk selawat tengah duduk marah, tengah duduk gaduh. Habis-habis Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Habis-habis bangun gaduh balik. Nah, abang kata pun marah tak habis lagi. Tapi dia boleh duduk bila orang suruh dia selawat. Puak-puak kita tengok, tengah duduk gaduh, kita suruh selawat tengok. Selawat Sekali dia tak selawat, kita yang selawat tuan. Aku tak tahu nak kata apa. Pergi apa, gaduh pergi apa lah. Kita pula yang selawat lagi. Pasal apa? Tak ada rasa macam tu. Tak mudahnya kita untuk berselawat dan berzikir. Maka kerana kita tahu kita ni jenis payah berzikir, dia buatlah sulap-sulap sikit-sikit. Pahmayang. Kalau kita pergi negara Arab tu, guru Arab tak kata, Syekh kita tak biasa tu kata. Pasal kita duduk ngaji sana, ngaji lah ni main-main tu lah. Orang kata main. Tok Naji kata kalau mengaji ni 30 tahun. Cakap pergi saat-saat tu main je antara. Tak biasa. Pahmayang tu dia kata malam wirdun kirdun. Siapa yang tak wirid pahmayang orang tu kera. Tak pernah Syekh Arab kata. Tapi balik main di pondok ni, Tok Guru kata malam wirdun kirdun. Siapa tak wirid orang tu kera. Amboi gamak sungguh Tok Guru kita. Pasal apa? Pasal Tok Guru kita tahu kita ni lagu mana. Kau macam orang Arab jenis macam zikir. Entah tak? Kita ni kalau lepas mayang tak wa ila hukum, lagi tak ada dah. Jarang mungkin ada lagu pokok kita sini mungkin ramai lagu. Tapi kalau belah tempat-tempat kita entah, kalau lepas mayangnya tak baca Fatihah, tak baca Naqulullahu ahad, tak baca wa ila hukum. Lagi kat kedai kopi jaranglah sambil-sambil nak minum kopi tu wa ila hukum ilahum wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada tak tuan? Pernah jumpa tak? Sama tuan-tuan hidup kan? Apa nama ni yang haji kita Zoom tu? Berapa dah? 40 dah. Kan lebih lah. Nampak macam 40. Dapat dia raya puji lebih-lebih. 40 tu pernah jumpa tak orang sambil nak minum kopi tu buat ilah hukum ilahi. Pernah jumpa tak? Dan memang itulah masyarakat kita tuan-tuan. Pasal tu Tok Guru Salgamak kata siapa tak wirid orang tu kera. Makna siapa dia? Siapa yang tak ada urusan apa lah. Yang ada urusan tak apalah, penting tak apalah. Yang tak ada urusan spend time sikit masa untuk Allah. Bahkan kalau kita baca riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk, contoh macam solat subuh tu Nabi duduk tak bangun. Baru ni saya pergi ke Perak. Daripada Perak balik tu ada kawan hadiah satu buku. Buku tu buku yang hebat, bahasanya mudah dan ditahqiq balik oleh tuan guru kita Syekh Nuruddin Al-Bajari Al-Marmu Al-Makki. Kita buka-buka mukadimah tu pun kita kata, aku layak ke baca buku ni. Amalan-amalan dalam tu amalan yang simple, tapi kita tak ambil peduli. Kita jumpa satu hadis riwayat Al-Hakim, Imam Hakim. Antaranya dia sebut orang yang berwuduk daripada rumah dia,
Tuan-tuan, kita berwuduk ni elok main pada rumah. Bukan main sini baru nak ambil main, kecuali terbatal tak apalah. Kan terbatal kan tak apa. Tapi seeloknya ambil pada rumah. Ambil pada rumah sampai sini kita hanya katakan suka ambil kat surau pasal apa jimat yang rumah. Oi, buat duit tabung dah jalan sedia-sedia tengok penyata tu banyak tu bayarlah. Buat kita berduit je lah daripada kita duk guna ayak surau tu kan. Ambil daripada rumah. Mai sini sempurnakan sembahyang disebut. Sempurnakan sembahyang. Fa'ahsi sempurnakan sembahyang kita. Lepas sempurna sembahyang, selagi mana kita duduk tempat kita sembahyang tu tuan-tuan, tak kira lah berzikir, kalina ke apa kan, selagi itulah malaikat doakan dua doa untuk kita. Antaranya apa? Malaikat doa apa? Antaranya minta rahmat dan minta keampunan pada kita. Oh, pasal tu patut kita tengok orang tua-tua tuan-tuan, walaupun dia tak canggih macam kita, dia tak ada telefon canggih macam kita ni. Orang tua-tua, kita kata apa? Orang tua-tua tu kalau aku canggih lagi. Tapi dah, kita duk canggih pada mata dunia, orang tua tu lagi canggih pada kita di mata, pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua. Kita ada kereta mewah, nak pergi masjid surau 5 kali pun payah. Orang tua gerik buruk kan, 5 kali dah. Tu mana? Siapa lagi canggih? Orang tua lagi canggih. Dia duk lama, duk wiri, mana dia lagi canggih pada kita. Nabi duduk sampai terbit matahari. Terbit matahari, duduk sat, mayang pula solat sunat isyraq, dapat pahala pergi haji. Nabi haji tunggu banyak tahun. Tuan-tuan, ni esok cuti tak? Esok cuti, pas bayang semua tu duduk, wirid. Ada urusan pun tunggu sat 24 jam Allah Ta'ala nak bagi pada kita. 24 jam Allah bagi sehari pada kita. Kita gunakan tiap-tiap kali sembahyang 15 minit, package sekali dengan wirid untuk Allah. Apa salahnya? 24 jam 15 minit kali dengan 5 waktu je untuk Allah. Wirid, tasbih, istighfar, menangis. Tuan-tuan, tu. Makna Tok Guru kita duk buat tu bukan saja-sajalah, ada sebab. Cuma dia tak cerita semua. Lepas tu manja lagi Tok Guru kita, dia buat pula dengan wirid ramai-ramai, buat pula dengan tasbih ramai-ramai. Pasal apa? Rupa-rupanya nak mulazamah, latih lidah tu bagi betul. Tak betul lagi kan 20 tahun dah diwirid, amal lagi tak betul. Bahkan Nabi sendiri pun Jibril tiap-tiap tahun turun semak bacaan Nabi tu. Nabi orang Arab, tambah kita. Jangan ke Quran wirid pun tak betul. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Banyak baca Tabarakta Rabbana wa ta'al pada maklum. Wa ta'alaik, tambah orang baling. Baru baca Quran, fa'amal laqi maqala takhatu ya. Orang Kedah orang tak baca. Tapi kau pelak-pelak mu pula kan, ia kena berdua, ia kena setahil. Macam coba pula bunyinya. Awal dah itu pergi ke Beijing. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ikut jemaah sahabat-sahabat kita, jemaah tabligh IPB dia panggil, India, Pakistan, Bangladesh. Siapa ada ruang pergi lah tuan-tuan. Khuruj dia panggil, khuruj jemaah. Lepas tu tak apa, pergi ke India, satu surah mayang faqumna tu biasa kalau hadath from fadat tu dia bila tu pada. Maknanya banyak benda. Tambah kita nak sebut orang kita ni, kita kena mulazamah. Subhanallah, subhanallah tu kita imam dia baca subhanallah, subhanallah. Kita dengar oh subhanallah. Pasal apa? Banyak dia baca sebelah. Sebelah pun tak suku pun tak. Alhamdulillah. Kita baca apa? Hamlah. Apa itu hamlah? Allahu akbar, akbar. Pasal apa? Pasal dah imam bak, mana dah lidah kita lagu tu. Pasal tu ada mulazamah. Maka apa tuan-tuan, peranan kita ni, geng-geng anak-anak imam kita kan, imam-imam kita ni, peranan mereka memperelokkan balik apa-apa kekurangan. Contoh macam orang contoh bila dia tahlil, dia baca apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Elokkan balik lagu mana? Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sebab wa'fu, kalau cara dulu wa'fu anna, fu tu dia panjang. Betulnya panjang tak? Tak panjang. Betulnya tu lah. Ada benda yang kita kena betul juga antara. Baik. Contoh macam kita sembahyang tadi ni, apa dia? Macam mana disebut?
Rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Dia baca wal malaikatu, yang betulnya wal rabbul ikati. Amai baca rabbul malaikatu, dia baca malaikatu dengan sebagai bacaan fi'il, kedudukannya fi'il, padahal dia merupakan mudhafu ilaih kepada rabbu. Sama juga waruhu dibaca dengan waruhi sepatutnya, sebab dia merupakan ataf kepada al malaikati waruhi. Maka kita betul yang tu ya, institusi kita perelokkan, bukan dengan cara kita menjadi khalif tu'raf. Ramai hari ini nak menjadi khalif tu'raf. Apa itu khalif tu'raf? Dia nak berbeza daripada orang dengan cara dia memperlekehkan institusi ulama ini dulu ni. Tuan-tuan, tok guru kita tak betul. Balik mengaji Arab, tak bisa mengaji pondok. Dia tak tahu cara tok guru pondok ni buat hukum. Dia panggil fiqhul waqi', fiqh environment bahasanya. Fiqh persekitaran yang tak sama hukumnya. Yang saya cerita benda ni sebab sampai kita nak ambil keberkatan Ramadan ni, kita nak naikkan balik institusi agama, institusi ulama ni. Jangan kita pelekeh. Kita perkemah tak apa. Tuan-tuan, perkemah tak apa. Dia kata apa? Ana mengaji di negara Arab, ana tak berjumpa pun dalam kitab Arab, bahkan Syekhul Arab menyebut dhabbit itu halal. Dhabbit tentang dhabbit. Kita tahu dhabbit. Apa itu dhabbit? Bewa. Bahasa Melayu dipanggil bewa, bahasa Arab panggil dhabbit. Tuan-tuan, dhabbit ataupun dhabbit, bewa. Ana mengaji kitab Arab, ana tak jumpa dhabbit itu haram. Bahkan halal, bahkan Nabi SAW sendiri membenarkan Khalid bin Walid makan dhabbit. Kan ada kan riwayat kan? Tapi ulama tok-tok guru pondok ni pandai-pandai dia tulis dalam kitab Jawi depa kata dhabbit tu haram. Maka betul tak cara tok guru pondok ni? Kita pun rasa nak marah. Apa tok guru pondok ni pandai-pandai? Tok guru pondok buat kira semua dah. Dia istinbat, dia kaji semua dah. Nak ijtihad lagu tu dia tengok semua dah. Pasal apa? Dia cek-cek tengok betul bewak Arab ni halal sebab bewak Arab cakap Arab. Bewak Melayu tak halal sebab bewak Melayu tak pandai cakap Arab. Lagu tu kan? Dah ada cara timbang dah tu. Bewak Melayu kita ni makan lagu mana kotor tak kotor habitat dia lagu mana tu. Pasal tu lah betul-betul kalau kita tengok banyak yang tak sama. Ulama Melayu ni dia berbeza dengan ulama Arab dari sudut macam mana dia kenal bewak Melayu, macam tu lah dia kenal orang Melayu yang malas berzikir ni, dia buat macam-macam. Contohnya tempat kita kan biasanya qiyam lail secara berjemaah. Kalau kita tengok kat negara Arab tak ada qiyam lail secara jemaah ni. Bahkan Nabi afdal lagi, Nabi sebut afdal jemaah qiyam lail seorang-seorang, betul tak? Duduk seorang-seorang, nangis seorang-seorang. Tapi tempat kita di pasal untuk guru, alim ulama dia ijtihad. Ijtihad ni makna kata ambil keputusan, buat keputusan. Dalam agama ada ruang, ada benda yang tak boleh ijtihad, tak ada ruang untuk ijtihad, tak boleh nak pandai-pandai. Mesti qat'i. Contoh macam semayang 5 waktu. Tak boleh nak ijtihad manakah orang taman Serai Setia lah. Taman Serai Setia ni rajin-rajin, maka kami berijtihad semayang kita bukan 5 waktu tapi 6 waktu lah, tambah 1 lagi. Tak boleh. 5 waktu saja. Kalau lain pada tu sunat. Semayang sunat saja. Ataupun kita tentang manakah Ramadan tu ni jatuh pada musim panas, maka kami para ulama berijtihad Ramadan lagi 3 bulan lah, kita buat bulan Zulqa'dah lah. Boleh tak? Tak boleh. Yang tu qat'i, mesti juga bulan Ramadan. Itu qat'i, tak ada ruang. Tapi ada ruang ibadah dalam Islam agama ni yang ada ruang untuk ijtihad. Siapa yang nak ijtihad tu? Bukan kita tuan-tuan, bukan saya, bukan tuan-tuan, tapi alim ulama, tok-tok guru. Sebab mereka ada sifat-sifat itu mereka ada. Kan nak faham Quran pun mereka ada ilmu nahmunya, sorafnya, mantiqnya, badighnya, balaghahnya, bayannya, ma'aninya, usul fiqhnya, usul tafsirnya, asbabun nuzul. Mereka tahu semua, mereka tahu cara sifat-sifat itu. Maka tuan-tuan jedahlah kita, sebab itulah kita kena ada rasa haibatul ulama. Pasal itu ada keberkatan dalam hidup kita. Kita tengok semua maka ulama ijtihad boleh qiyamul lail. Cara ramai-ramai pasal apa? Kalau seorang-seorang nampak gaya macam tak buat lah. Kalau seorang-seorang tak buat, ada yang boleh buat seorang-seorang. Tapi bila buat ramai-ramai ni, ramai-ramai lagi boleh tumpang jemaah. Bila buat ramai-ramai ni, ada lagi ramai orang yang boleh tumpang manfaat. Sebab apa? Ada di kalangan kita ni iman yang tak kuat. Dia hanya bergantung dengan kejian orang. Orang keji dah dia. Apa ni orang dekat camp boleh pakai, dia tak bisa main langsung, maka dia main lah sebab kena keji. Ada. Ada yang kadang-kadang tu main tu sebab nak orang tengok dia. Nak muda lah nak main qiyam mulai jarang nak muda nak main qiyam mulai.
Bakal mak mertua pula dah kat belakang. Tukar buat PTM yang ada 3 kali. Lalu bapak mertua, oh bagusnya nak boleh jadi mentor aku. Bagus dia boleh. Ada yang kerana tu. Kalau hantar kita sendiri kata, mic yang boleh. Kadang-kadang bukan kerana ikhlas pun, kerana nak jadi imam. Sebab kita tak mampu jadi makmum. Lepas tu bila orang telefon kita, Ustaz minta tolong pimpin kamera saya. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Jarang kita tolak. Setakat ni tak pernah lagi tolak. Kecuali ada hal-hal sangat. Pasal apa kita tahu dah, kalau kita duduk seorang-seorang pakai tak kira mulai lah. Tapi dengan sebab jadi imam, sebab jadi imam tu, maka kita pun terpaksa ramai janji dah nak batal last minute. Tak ada dah. Walaupun tak ramai juga, paksa diri. Walaupun tak ikhlas. Tapi insya-Allah dengan barakah kita sujud, kita berzikir, kita tumpang iman kawan sebelah kita sebagainya, tumpang semangat dia lah kita kata, ya Allah. Kadang-kadang ada pernah tuan-tuan, seseorang tu dia menangis dengan sebab orang sebelah dia menangis. Dia main tak rasa apa pun, tapi tengok, kok mana kalau ni, dia ni lagi bagus baca Quran daripada aku, dia ni lagi banyak ibadah daripada aku, tapi dia pun teriak, aku lagu mana? Tak kali kita pun teriak juga. Ada yang macam tu. Pasal tu tuan-tuan, ada banyak benda dalam agama kalau kita lihat dengan mata hati kita, dengan nilai tawaduk, kita akan jumpa cukup hebat sekali aturan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa kita sebut sekali lagi, institusi ulama perlu kita ada rasa haibah kepada mereka. Tuan-tuan, insya-Allah. Maka tuan-tuan di akhir-akhir Ramadan ni, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ibadah. Kalau kata Nabi tadi ni, hadis kita bacakan tadi, hadis Salman tadi ni, macam mana Nabi suruh kita ni banyak bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana kata apa? Banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan mendatangkan redha Allah kita ni. Dua perkara. Yang pertama, banyak sebut la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, minta ampun, banyak istighfar. Bukan istighfar di mulut saja, tapi minta ampun. Minta ampun yang pada taubat. Taubat tu pada pasal menyesal dengan dosa-dosa kita. Ya Allah, astaghfirullahalazim. 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 Li wa liwalidayya. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa. Kamu cakap banyakkan istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Banyakkan istighfar, banyakkan sebut la ilaha illallah, kurangkan cakap benda yang sia-sia. Umar Al-Khattab pernah meriwayatkan, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Siapa banyak cakap maka banyak salah. Cakap benda yang sia-sia. Cerita benda bukan bidang kita. Aku rasa MH370 di belakang rumah aku. Allah, saya mampu benda sia-sia tu. Bagi kat mereka pakar-pakar duk kaji tu, bidang mereka duk scan taman-taman kat mereka, kita buat kerja kita sudah apa doa, ya Allah, kalau lah kata mansah MH370 hidup lagi, selamatkan mereka ya Allah. Kalau kata dah tak ada, ya Allah, rahmatilah roh mereka yang Islam tu ya Allah. Tu kerja gitu. Tapi kaji lebih-lebih pasal apa? Tuan-tuan, bukan bidang ini, semua orang nak jadi tukar cakap. Terutama sekali ni melalui ini, semua nak jadi mufti belakang aku dalam Facebook tu. Kadang-kadang tengok video tak sampai 5 saat, sesat itu dia tuan berani suruh orang ni. Kadang-kadang video tu video fitnah, dan kadang-kadang video tu betul tapi pemahaman kita yang tak betul. Dia buat dia lari sikit, dia main angle sikit, kita faham boleh. Hari ni bahaya. Lepas itu Nabi bagi kenyataan banyak kali, antara Nabi sebut dalam hadis Bukhari, jangan kita mengkafirkan orang, kafir itu balik pada diri kita. Hari ni ramai orang suka mengkufurkan orang. Yang tak nak suka mengkufurkan orang, waliyahzubillah. Tengok sikit ni bid'ah, dalalah sesat ni tu dia. Tuan-tuan, ni ingat dengan kita terlibat. Anak muda khususnya, kurangkan mengaji dekat tuan guru Haji Google. Kenal tak? Kenal? Kenal? Amal nak murid dah. Kalau kata di Malaysia ni, amal. Seorang lagi, Syekh Maulana YouTuber. Kenal? Oh, hebat tu, ulama hebat. Kadang-kadang orang lebih kenal dia daripada kenal Imam Syafi'i. Tanya Imam Syafi'i kenal? Oh, dia Syafi'i, Tok Pi'i kedai makan tu kenal. Dia tak kenal Imam Syafi'i, tapi Tuan Guru Haji YouTuber dia kenal. Seorang lagi sebab dia Al-Alim Al-Allamah Facebook. 12 juta lebih pengguna di negara kita untuk mengaji kot tu. Kalau kita tengok tadi saya sebut, saya sedih rumah ni, kita semua takut. 80% bahkan lebih barangkali anak-anak muda ambil ilmu agama kat situ. Boleh kan ambil ilmu? Tak boleh.
Maklumat boleh. Tak sama ke ilmu dengan maklumat? Tak sama. Macam mana beza tu? InsyaAllah ada masa akan datang kita bincang lagi. Kalau Imamul Ghazali dia nukilkan dalam kitab Muqaddimah Bidatul Hidayah, ada tu sendiri pun secara ringkasnya sebut ilmu ni pun ada ilmu, hatta bukan maklumat dengan ilmu. Jadi maklumat ni ilmu sendiri pun ada ilmu lah, ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu la yanfa', ilmu yang tidak ada manfaat. Wala iyadzubillah. Na'udzubillah, tuan-tuan, janganlah kita diberikan ilmu yang tak ada manfaat. Siapa dia antara orang yang tak ada ilmu, yang ada ilmu manfaat, ilmu yang tidak ada manfaat? Asyadun nas adaban yaumal qiyamah aliman la yanfa'u Allah bi'ilmi. Orang yang paling berat sisaannya di hari akhirat. Dinukilkan dalam kitab yang sama, hadis Nabi kan, pada mukadimah tu. Macam mana orang yang berat sisaannya di hari akhirat adalah orang yang ada ilmu, tapi ilmu itu tidak memberi manfaat pada dirinya. Mata tengok benda yang tak baik, mulut cakap benda bukan-bukan, dengar benda yang tak baik, kaki masih lagi jalan. Kalau jalan pergi ke bazar syawal 3 jam boleh, tapi nak berdiri sembahyang tarawih tak larang. Mujuklah malam ni buat 8, tuan-tuan, ramai lagi. Kalau kata buat 20, biasa buat 20 ke 8? 8 ni azam, tuan-tuan, azam. Kita duduk kempen lah ni kan, bukan sekat arahan Datuk Mufti kita. Arahan tu memang bagus lah. Arahan Datuk Mufti ni sebab apa, tuan-tuan? Memang kita orang macam kita ni, benda yang sunat pun memang kena bagi arahan lah. Sebab apa? Kalau tak bagi arahan, kita tak ada arahan. Azam tak? Azam. Moga-moga tak ada bagi kekuatan, InsyaAllah akan datang kita beribadat 20 rakaat setiap malam. Pasal apa? Solat sunat tarawih ni walaupun tak disebut tarawih di zaman Nabi, tapi ulama ijtihad buh nama supaya ada perbezaan di antara solat-solat tu. Tahu sekali nak sembahyang sunat tasbih, waktu sekali pula kan, biasa tasbih orang buat pagi, lepas tu taubat ada tu, kaedah-kaedah belakang tu. Ulama ijtihad belakang tu. Walaupun Nabi tak buh nama, nah, tapi boleh tak? Boleh. Tapi solat tasbih, solat sunat tarawih ni ulama ijtihad nama ni sekian-sekian, buat waktu bila? Lepas Isyak. Sayyidina Umar ijtihad buat 20 rakaat. Sebab apa? Dia istimbat dengan dia bertimbang dengan cara Nabi. Nabi walaupun Nabi buat sikit, Nabi balik sambung solat sunat tarawih di rumah. Kita pun balik juga, sambung juga, tapi bukan sambung solat sunat tarawih, sambung tarawih. Tarawih ni maknanya rehat. Pasal tu di atas 2 rakaat ada selawat, di atas 4 rakaat ada doa, kan? Rehat. Ni sambung rehat pula ni, lagi sambung pula ni. Ni rehat tazkirah, lagi sambung pula. Mana ada rehat. Kita balik rumah tak sambung solat sunat rehat, kita balik sambung tarawih, sambung rehat. Dan tanah tambah ni ada apa? FIFA ke apa? FIFA ke Euro. Tu. Maka betul-betul waktu saya normal dia buat 20 rakaat. Alhamdulillah tempat kita tuan-tuan, Masjid Surah banyak dah buat 20 tazah dan azah. Moga-moga dapat buat 20 pada akan datang. Allah beri kekuatan dapat buat 20 sebab bulan ni nak buat apa? Bulan ni tak ada tu. Tazkirah tu kita curi-curilah masa mana pun, lepas Isyak sikit ke 10 minit, 15 minit. Banyak sangat pun orang tak ada ambil juga. Kan kita disebut tadi ni, man izdada ilma lam yazad hudan wa lam yazad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah apa-apa pada dirinya, amalan sama, ilmu bertambah, tapi mata dia tengok maksiat juga, dengar duk dengar mengumpat juga. Aku tak kata aku cuma dengar aja, sama aja. No, ingat malu ni. Aku tak kata aku cuma dengar yang orang kata ke orang, tapi sama aja. Sama aja berdosa. Mulut kata ke orang, bertambah ilmu tapi amalan kita tak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang itu tidak bertambah apa-apa kecuali semakin jauh daripada Allah. Lepas tu kita kena azam dan insya-Allah moga-moga kita dapat buat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nanti kita sebut, banyakkan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Sunusi, Imam As-Sunusi dinukilkan dalam kalam yang terakhir, matan terakhir, hujung matan Ummul Barahin dia sebut, siapa banyak sebut la ilaha illallah, banyak-banyak sampailah sebati dalam darah dan daging dia. Banyak-banyak sebut. Bahkan bukan sekadar sebut, azam dan anak-anak muda ni, khususnya anak-anak muda. Apa dia? Kita mengaji pula apakah pecahan daripada la ilaha illallah, itulah sifat 13 ataupun masyhur tempat kita sifat 20 yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah tak terhitung, tak biasa orang hitung, banyak tak terhingga, tetapi sebagai perimeter ulama letakkan sebagai tahap nak namakan orang tu kenal Allah. Kalau tahu kata dia kenal lembu macam mana? Lembu ada mata, ada tanduk, ada kaki, ada ekor, oh kenal lembu. Hang gajah pun kenal gajah. Kenal lagu mana gajah? Gajah ada belalai, ada gadik, orang kenal gajah. Allah nak cerita lagu mana? Tak sama kenal Allah dengan kenal makhluk. Allah ni lagu mana? Allah ni ada sifat-sifat yang wajib bagi dia. Cerita satu-satu macam mana Allah ni wujud, qidam, bapak tu ulama kali itu. Benda ada dalam Quran, ulama pula susun sejak pada kurun ketiga lagi. Bahkan ilmu itulah yang mengangkat golongan-golongan tokoh-tokoh Islam seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih
dengan fahaman sifat 20-nya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang cukup mengagungkan atau mengangkat pembelajaran tauhid modul sifat 20-nya tu. Maka kita pun nak bagi anak-anak kita kenal Allah Ta'ala, ada perimeternya bagi kenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak minta ampun. Kurangkan duk main Facebook. Seorang lagi yang kita tak sebut juga masyhur tuan-tuan, siapa dia? Maulana Al-Kabir Was'al atau guru pada hari ini. Ada yang betul sebenarnya, tapi banyak yang salah. Dan kadang-kadang yang betul itu ada, tapi sebabkan orang kata apa, pemahaman kita pula yang salah. Sekat nak ambil maklumat boleh, tapi nak ambil sebenarnya tak boleh. Bahkan dalam tu ada macam-macam fahaman Syiah, fahaman Mujassimah, macam-macam. Tak pelik-pelik. Yang terbaru pula, bulan lepas kita dapat maklumat daripada grup yang sentiasa memantau, update-nya dah dibawa masuk sebuah kitab, namanya kitab Aqidatu Ahlil Iman, Wajhullah ke Wajhir Rahman, Wajhir Rahman ke Wajhi Adam. Satu kitab yang namanya kitab Aqidah Ahli Iman. Nama kitab sedap. Kita baca rasa macam betul dah. Padahal dalam tu dimuatkan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih dia, tetapi disalah fahamkan, disalah artikan. Betul hadis sahih ni kadang-kadang pemahamannya tak sahih. Memang status hadis tu sahih, tapi pemahamannya belum tentu sahih. Kita dah sebut kan ada hadis Ibnu Abbas kita baca kan, menceritakan Nabi menjamakkan zuhur dan asar. Kalau kita baca ni hadis sahih ni, Ibnu Abbas Nabi jamak zuhur dan asar. Kalau kita baca secara literal, kita akan faham lagu tu, oh boleh jamak. Oh nak tak kira kita faham ni kan. Walaupun dicerita Nabi tak keluar daripada Madinah, Nabi tak musafir. Pasal tu kita kena guna ulama. Ulama lebih faham hadis. Cek-cek balik ulama. Ulama hurai, oh antara pendapatnya dalam kitab yang kalau kita baca kan, dia jumpa disebut macam mana situasi di banyak gelap masa tu. Gelap dan zuhur kadang lagi, zuhur kadang lagi masa tu bergantung kepada tengok pada matahari bayang. Bila gelap tak tahu nak tengok. Dalam kereta lama sangat dah ni. Zuhur dah ni, mayanglah zuhur. Belok habis mayang zuhur, cuaca pun kembali stabil. Tengok-tengok balik, oh belok asar, belok baru masuk mayang asar. Maka disangka kata Nabi menjamakkan zuhur dan asar. Padahal dia tak tahu situasi yang sebenar. Pasal Imam Syafi'i dia ada nilai hadis itu walaupun statusnya sahih, tapi pemahamannya belum tentu lagi sahih. Pemahamannya memerlukan pandangan ulama. Tu tuan. Cuma bila orang tanya kita, hai, kau nak ikut ulama kan ikut Nabi? Macam kita bayang tangan di sini. Ni ijtihad Imam Syafi'i, dia ambil ada hadis dia. Tapi ada lebih sahih lagi, lebih kuat lagi tangan di sini. Orang yang ajak kita tuan, kita selama ni kita buat yang tak sahih di sini. Tak sahih, baik ikut Imam Syafi'i sahih dah ada tu. Imam Syafi'i ada cara ambilan dia tu, ijtihad dia tu duduk sini. Pasal Imam Malik tangan di bawah. Imam Syafi'i ambil tengah-tengah supaya kenal dengan Imam Malik, kenal dengan imam yang lain. Tangan di atas. Imam Syafi'i ambil tengah-tengah supaya apa? Bawah pun kena, atas pun kena. Kita pun ikut yang ni. Dia kata tak lebih sahih ni. Kita kata tak, kami ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di sini. Dah tadi dia tanya kita, Imam Syafi'i itu ulama, yang ni hadis Nabi. Nak ikut ulama kan ikut Nabi. Jam. Checkmate lah kita. Banyak orang muda dia kena soalan aku tu. Mana ikut ulama kan ikut Nabi? Ulama mayang sini, Nabi sini. Ikut ulama kan ikut Nabi. Banyak ikut jawab ikut Nabi. Takkan ikut ulama ke? Ulama siapa? Nabi siapa? Ikut Nabi. Ramai orang akan jawab lagi tu. Tapi kalau orang mengaji sikit dia akan jawab apa? Kami ikut ulama. Ikut siapa? Ikut ulama. Tak ikut Nabi? Tak. Pasal apa? Pasal kami ikut ulama. Kenapa? Sebab ulama ikut Nabi. Kami ikut ulama sebab ulama ikut Nabi. Kami takkan mampu ikut Nabi kalau kami tak ikut ulama. Sebab berapa banyak ayat Quran yang kami hafal berbanding ulama hafal, ulama faham. Kami mungkin hafal tapi kami tak faham. Dan kalau kami faham pun tak macam fahaman kami dengan fahaman ulama. Berapa banyak hadis Nabi yang kami hafal berbanding ulama hafal dan ulama faham. Tu kemas terus tuan-tuan. Mana kita kena bergantung dengan ulama. Hari ini memang ada unsur-unsur Allah dah sebut dalam Quran. Ingat Allah kata apa? Zukhrufal qaul ghurura. Akan ada zaman kita ni zukhrufal qaul, menggunakan slogan yang indah-indah. Kembalilah kepada Quran dan sunnah. Tapi hujungnya Allah kata apa? Ada ghurura. Dalam masa yang sama dan nak mengajak orang meninggalkan ulama. Dibawa mai ke perkara-perkara ketika yang baru. Lepas tu Allah juga sebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ibadah dan kena ada ilmu, jangan turut-turut orang. Ada ilmu ngaji. Kita mazhab Syafi'i ngaji dia elok. Mazhab Ali boleh tak ngaji? Boleh, tapi bagi selesai satu dulu. Selesai satu dulu baru pergi ngaji alih. Tak boleh campur aduk, setengah orang tu campur aduk habis. Dia campur aduk habis, sembahyang takbir cara Imam Syafi'i, rukuk cara Hanafi, sujud cara Hanbali, tahiyat cara Maliki. Dia tak sama.
Maliki at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Angkat jatuh balik. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, jatuh balik pada kalimah jalla jalalah saja. Kalau Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah, habis sekali je. Pada masa yang lain gede ada juga yang jatuh. Kita tengok orang sebelah main dekat tangan gede. Nampak style juga lah. Cuba nak buat juga. Itu nampak Allah dah kata jangan ibadah turut-turut orang, kena tahu manhaj kita apa. Aku Imam Syafi'i, tak boleh kan campur-campur, tak boleh. Campur di sudut yang lain tak apa, memang ada benda-benda yang kita bercampur, ada. Tapi bukan bercampur dalam sudut ibadah tu. Bagi orang kadang-kadang dia campur, dia ambil sebenarnya cara Imam Syafi'i, tapi cara pembatalan dia ikut Imam Hanafi ataupun mazhab yang lain. Contohnya macam mana bersentuh lagi perempuan tak batal, dia kata sebab ikut hadis senang sikit, Imam Syafi'i payah sentuh batal. Tapi dia tak tahu mazhab yang dia ikut tu sentuh perempuan tak batal, tapi bunyi perut batal. Imam Syafi'i tak batal lagi kalau bunyi perut kan. Kentut baru batal, sekat bunyi perut orang lapak tak batal lagi. Tu kita kena faham semuanya. Maka tuan-tuan insya-Allah, moga-moga bila kita mengaji dengan jalur yang betul, ngajilah saya merayu pada tuan-tuan dan puan sekali lagi terakhir sekali. InsyaAllah banyakkan selain pada banyak ibadah mesti mengikut jalur ilmu. Dan saya merayu pada tuan-tuan puan merayu sangat-sangat ni, tolonglah tuan-tuan, hantarlah anak-anak kita ngaji agama, sama ada di masjid, surau, pondok, tuan-tuan hantar. Kena ngaji pondok biar dia faham manhaj macam mana tutup guru kita supaya tak berlaku pertelingkahan. Itu satu. Yang kedua, akan ada usul ilmu yang benar, usul ilmu yang menepati dengan cara keluar kek dan sebagainya. Dan ngajilah di masjid surau. Sebab anak-anak kita jangan ada mengajikan Facebook. Sekat ambil maklumat boleh, tapi ilmu mesti ambil ikut sini. Pasal barakah tu dia terhindar daripada salah faham. Kalau tak faham kita boleh tanya tu boleh. Dan tanya tu insya-Allah kita akan faham. Dan kadang-kadang faham tu orang tak bagi dalam majlis tu, Allah bagi masa kita tengah jalan-jalan nak balik rumah, kita nampak kadang-kadang tu kata keberkatan dia bukan benda yang kita dapat lihat dengan mata. Kalau kita ngaji kod tu kod jenis ngaji kod ni saja, dia orang kata apa, dia berisiko kepada salah faham yang cukup luar biasa. Sebab keluar daripada disiplin ilmu. Keluarkan je cara Nabi ajak dengan cara musyafah ngaji. Biar ada kitab, ngaji kitab turah, kitab Jawi ni kita mengaji boleh kemas balik kan. Insya-Allah kita akan terhindar daripada segala perkara yang menakutkan atau perkara yang merugikan rumah kita. Kita dah banyak buang masa kan. InsyaAllah moga-moga kita dapat didik anak-anak kita dan anak muda kita untuk mengaji agama. Soal makan minum dia jangan risau, tu kerja Allah Ta'ala. Allah kata siapa usaha dia akan dapat. Kalau tak usaha ada PhD bidang business management pun duk miskin lagu tu lah. Tapi kalau usaha SPM tak ada pun dia burger boleh jadi jutawan. Mana kata soal makan minum ni soal usaha. Tapi soal agama tu tanggungjawab kita. Kita kena bagi anak-anak kita reti agama. Katalah insya-Allah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan maaflah kalau ada kasar bahasa, ada kata-kata, sama-sama kita gunakan ruang yang terakhir kita ni untuk kita beribadah banyak-banyak. Kalau kita di pondok-pondok, contohnya pondok Tunggu Raja Tenas Sungai Karangan, dia malam-malam qiyam mulai dengan cara baca kitab. Sebab dia ambil kelebihan ngaji tu lebih tinggi daripada ibadah. Sebelum tu lepas sembahyang, sembahyang jugalah. Kemudian lepas tu dia baca kitab sampai ke pagi. Berdasarkan ayat surah Mujadalah ayat 11, ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan dua golongan, orang beriman dengan orang berilmu. Orang Allah angkat orang yang berilmu lagi kedudukannya. Pasal tu kita kalau boleh tak kita buat qiyam dengan cara mengaji sebagai takwa lah. Masing-masing lah tuan-tuan, insya-Allah kita pakai pekan ibadah, banyak-banyakkan bertaubat, banyak-banyakkan istighfar. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya pun tak panjang nak terus pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan boleh sambung pula esok insya-Allah di TV Hijrah Bintang Film 40. Slot kita di TV Hijrah esok. Esok cuti kan. Bolehlah bincang-bincang sikit-sikit tuan-tuan. Sekat-sekat benar kita reti-reti tu. Tuan-tuan, dan yang tadi sekali saya nak sebut, di belakang sana ada muhaddisin. Saya ada bawa air mineral yang mana diusahakan oleh para pelajar kita. Mereka ni tak arti lagu mana nak tolong, maka mereka tolong rupiahkan air tu. Katanya rupiahkan air sebab mereka ada